Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Kaunselor Syamsul Bahrin bin Harun. InsyaAllah sekali lagi akan berkongsi sedikit pengetahuan dan pengalaman, dan pada kali ini khusus berkaitan dengan pengurusan kehidupan, dan perkongsian kali ini adalah kesinambungan daripada perkongsian yang terdahulu berkaitan dengan pengurusan kehidupan. Walau bagaimanapun, saya berharap sahabat-sahabat yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe dan aktifkan loceng yang berbunyi serta share dengan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Pada perkongsian berkaitan pengurusan kehidupan yang terdahulu, saya telah menyatakan bahawa setiap manusia akan melalui 5 alam kehidupan, iaitu alam kehidupan roh, alam kehidupan rahim, alam kehidupan dunia, alam kehidupan barzah, dan alam kehidupan akhirat. Saya juga telah menyatakan bahawa fokus kita adalah berkaitan alam kehidupan dunia. Dan dalam perkongsian yang terdahulu, saya telah berkongsi 3 sifat alam kehidupan dunia, iaitu pertama, kehidupan di dunia ini sementara waktu sahaja. Kedua, kehidupan di dunia ini ada tanggungjawab dan amanah yang kita perlu laksanakan. Dan ketiga, kehidupan alam dunia ini mempunyai implikasi terhadap kehidupan kita di alam barzah dan juga alam akhirat. Dan pada perkongsian yang terdahulu, saya telah menegaskan bahawa tanggungjawab dan amanah kita ketika hidup di dunia ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, perkongsian pada kali ini saya akan fokuskan kepada memahami konsep ibadah daripada perspektif Islam. Pertama, dari perspektif Islam, setiap manusia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada pilihan. Kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, konsep ibadah dalam Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan. Tepat seperti mana yang kita lafazkan dalam doa iftitah ketika kita mendirikan solat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, ataupun kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Dan perkara tersebut insya-Allah boleh kita lakukan. Cuma kita perlu ada ilmu dan kefahaman yang tepat. Seterusnya, untuk melaksanakan segala aspek kehidupan itu sebagai ibadah, atau dalam perkataan lain, untuk mengurus kehidupan kita sepanjang 24 jam dalam satu hari itu sebagai ibadah, tentulah ada syarat-syarat yang kita perlu penuhi. Saya ingin kongsikan syarat umumnya, sebab setiap ibadah itu ada syarat khususnya. Syarat umum untuk menjadikan segala perkara dalam kehidupan kita sebagai ibadah, pertama, mesti berlandaskan ilmu yang tepat. Jadi kena menuntut ilmu. Kita nak berniaga, kena ada ilmu. Kita nak belajar, bagaimana kita nak belajar, kena ada ilmu. Syarat umum yang kedua ialah tidak boleh mensyirikkan Allah dalam apa sahaja perkara yang kita lakukan. Misalnya saya buat contoh, kita nak hormat seseorang, mungkin memadai dengan berjabat tangan, ataupun dalam norma yang baru mungkin memadai dengan kita meletakkan tangan di dada. Tak perlulah kita hormat sampai kita menunduk, menyembam di kakinya seolah-olah kita menyembah. Itu contoh. Dan syarat umum yang ketiga, supaya apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan ini menjadi ibadah, niat kita mesti kita ikhlaskan hanya kerana Allah. Saya buat contoh. Kita pergi kerja, tentu di hujung bulan kita akan dibayar gaji. Memang kita akan dibayar gaji, tapi bukan niat kita pergi kerja tu kerana gaji tersebut, tapi niat
kerana menurut perintah Allah. Sebab Allah perintahkan kita untuk bekerja bagi mendapatkan nafkah, bagi menyara kehidupan kita dan keluarga kita. Contoh kedua, misalnya kita menyambung pengajian di universiti. Memanglah bila kita tamatkan pengajian, kalau di peringkat diploma mungkin kita akan diberi diploma. Seterusnya di peringkat bachelor kita akan diberi ijazah bachelor. Seterusnya sampai peringkat master dan PhD kita akan diberi ijazah master dan juga ijazah PhD kita. Walau bagaimanapun, meskipun kita akan diberi semua ijazah tersebut, tapi kita menuntut ilmu mesti kerana Allah. Allah perintah kita supaya jadi orang berilmu. Allah perintah kita supaya mendapatkan ilmu. Sebab itu kita pergi belajar. Ijazah itu perkara kedua. Ijazah itu bonus bagi kita. Tidak boleh dijadikan niat. Ada implikasinya. Saya sebutkan secara ringkas. Sekiranya kita belajar kerana hendakkan ijazah, bukan kerana Allah, maka itu yang berlaku di luar sana. Sesudah kita memiliki ijazah, tapi kita tak praktiskan ilmu yang telah kita peroleh. Sebab kita nak ijazah saja. Tapi kalau kita kerana Allah, Allah perintahkan kita sudah berilmu, beramal dengan ilmu tersebut. Syarat umum yang keempat, sekiranya kita hendak semua perkara yang kita lakukan dalam kehidupan ini menjadi ibadah, kita hendaklah mengikut tata cara syariat. Maknanya perkara dan cara melaksanakannya mesti ikut syariat. Misalnya, dari perspektif Islam, perkara yang wajib itu kita mesti laksanakan. Perkara yang sunat, ikut kemampuan. Perkara yang haram, kita mesti tinggalkan. Perkara yang makruh, elok tinggalkan. Perkara yang harus, ikut keperluan. Kemudian, bila kita nak melaksanakan, ikut syariat. Perkara wajib, ada caranya. Misalnya solat, ada caranya. Misalnya puasa, juga ada caranya. Perkara yang sunat, baca Quran, ada caranya. Dan perkara yang haram tinggal, insya-Allah jadi ibadah. Perkara yang makruh tinggal, insya-Allah jadi ibadah. Perkara yang harus, misalnya nak makan atau nak minum, nak pakai baju biru atau merah, ikut cara yang syariat aturkan, insya-Allah jadi ibadah. Syarat umum yang kelima supaya segala perkara yang kita lakukan dalam kehidupan ini jadi ibadah ialah semua perkara yang kita lakukan itu akan dikira sebagai ibadah sekiranya ia menghasilkan akhlak yang mulia. Seperti mana yang saya telah sebutkan dalam perkongsian yang terdahulu, tanda ibadah itu ibadah soleh, ibadah yang telah diterima oleh Allah ialah sesudah kita melaksanakan ibadah, akhlak kita bertambah baik. Akhlak kita terhadap manusia, terhadap Allah bertambah baik. Akhlak kita terhadap semua makhluk Allah bertambah baik. Jadi itulah 5 syarat umum yang kita perlu ambil kira apabila kita melakukan apa saja dalam kehidupan kita supaya semua perkara yang kita lakukan itu jadi ibadah. Itu pertama, kena berilmu. Kedua, tidak boleh mensyirikkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Ketiga, niat ikhlas kerana Allah. Keempat, perkara ataupun cara untuk melaksanakannya mesti ikut syariat. Dan kelima, mesti menghasilkan akhlak yang mulia. Saya kira sehingga di sini untuk kali ini, insya-Allah saya akan teruskan perkongsian berkaitan dengan pengurusan kehidupan ini dengan membincangkan aspek yang lain. Walau bagaimanapun, sebelum saya tamatkan perkongsian ini, saya berharap sahabat yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe, aktifkan loceng yang berbunyi dan share dengan sahabat-sahabat yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.